Tengok di muka surat ini. Hawil al-jumal al-atiyah min al-ismiyah ila al-fi'liyah ma'a taghyir ma yulzam. Hawil, tukarkan. Al-jumal, ayat-ayat al-atiyah yang berikut min dari al-ismiyah. Dari jumlah ismiyah ila kepada al-fi'liyah, kepada jumlah fi'liyah. Ma'a taghyir ma yulzam, dan tukarkan apa yang patut. Baik, kita tengok dulu contoh. Ayat contoh yang diberikan. Poin yang diberi adalah muwazzaf. Al-muwazzaf, seorang pegawai lelaki. Hasala, telah mendapat. Selepas perkataan hasala, mesti ada perkataan ala. Okey. Selepas perkataan hasala, mesti ada perkataan ala. Hasala, ala, maksudnya adalah telah mendapat. Al-amal, pekerjaan. Okey, baik. Dalam kes ini, ayat contoh, dia sebut al-muwazzafun. Jadikan perkataan al-muwazzaf ini kepada perkataan jamak, bilangan ramai. Jadi dia letak waw nun di akhir. Al-muwazzafun, para pegawai. Bila sebut para pegawai, maknanya bilangan di sini adalah bilangan banyak. Okey, bilangan banyak. Dalam bahasa Arab, bilangan banyak maksudnya bilangan minimum adalah 3. Okey, jadi ciri-ciri al-muwazzafun, ciri-cirinya adalah bilangan jamak. Apa gendernya? Gendernya adalah lelaki ataupun umum. Okey. Dan ini adalah first person, second person atau third person. Jawapannya third person. Okey. Al-muwazzafun, para pegawai. Kita sedang bercakap tentang para pegawai. Maknanya para pegawai itu third person. Al-muwazzafun, ada waw nun di akhir. Maknanya gender al-muwazzafun ialah gender lelaki atau umum. Umum maksudnya dalam sekelompok para pegawai itu ada orang lelaki dan ada orang perempuan. Okay. Baik, dan dari sudut gender, dari sudut bilangan, para pegawai, para. Jadi bilangannya adalah ramai. Jadi apakah dhamir bagi person gender lelaki bilangan ramai? Jawapannya adalah dhamir hum. Okey. Hasalu ala. Nampak? Kita berbalik kepada poin yang diberikan tadi, hasala. Perkataan hasala ini dalam keadaan fi'il madhi. Macam mana kita tahu ini fi'il madhi? Sebab huruf akhir berbaris atas. Huruf lam berbaris atas. Maka, ingat, huruf lam berbaris atas dan huruf ini terdiri daripada, perkataan ini terdiri daripada 3 huruf konsonan. Maka ini sudah tentu fi'il madhi original word. Fi'il madhi original word adalah kaedah bagi dhamir huwa. Sekarang ubahlah kepada dhamir hum. Fi'il madhi dhamir hum kaedahnya adalah waw alif di akhir. Hasalu ala. Okey. Para pegawai itu telah mendapat al-amal, pekerjaan. Baik, ini adalah jumlah ismiyah sebab ayat dimulakan dengan kata nama al-muwazzaf. Baik, sekarang ubahlah kepada jumlah fi'liyah. Kena ingat, jumlah fi'liyah ialah ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okey. Fi'il di sini ialah hasalah. Nampak? Dalam kes ini perlu gunakan fi'il, okey, bagi dhamir huwa ataupun hiya. Okey, maksud saya gunakan fi'il yang mempunyai ciri bilangan 1. Bila kita rujuk pada ayat ini, al-muwazzafun gendernya adalah lelaki. Maka kena gunakan fi'il yang mempunyai ciri gender lelaki bilangan 1. Sudah tentu dhamirnya adalah dhamir huwa. Okey, gunakan
gunakan fi'il bagi kaedah dhamir huwa dalam fi'il madhi. Okey. Jadi hasala al-muwazzafun ala, para pegawai itu telah mendapat pekerjaan al-amal. Okey. Baik. Terusnya di bawah ini adalah latihan, saya hanya berikan terjemahan sahaja. Al-mumarridah, seorang jururawat perempuan. Kenapa saya kata seorang? Sebab perkataan al-mumarridah ini diakhiri dengan tak marbutah, double T, underline. Biasanya menunjukkan gender perempuan bilangan 1. Al-mumarridah terjemahannya ialah seorang jururawat perempuan. Okey. Tuqabil, berjumpa. Operate, bedah dulu perkataan tuqabil. Tuqabil ini berjumpa. Ini adalah sejenis fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Macam mana tahu ini fi'il mudhari'? Okey. Macam mana kita tahu? Sebab kaedah. Kaedah ia dibuktikan dengan kaedah. Mana kaedahnya? Huruf ta di awal, huruf ti di awal. Apa dhamirnya? Kaedah fi'il mudhari', kaedah huruf ti, huruf ta di awal adalah kaedah bagi dhamir hiya dan juga anta. Baik, apabila tengok dalam ayat, apakah dhamir yang paling tepat? Sudah tentu dhamir hiya. Bukannya anta. Kenapa? Sebab kita sedang bercakap tentang seorang wanita bergelar jururawat. Jadi kita kena gunakan dhamir hiya, she. She ini merujuk kepada jururawat itu. Okey. Baik, al-marid, pesakit. Makanya awak kena buat dua ayat. Yang pertama buat dulu jumlah ismiyah. Okey. Jumlah ismiyah. Dan yang kedua, buat jumlah fi'liyah. Okey. Buat jumlah ismiyah dulu, kemudian baru buat jumlah fi'liyah. Okey. Baik, seterusnya nombor 2, al-muhamun, para peguam. Para peguam. Kenal pasti peguam ni lelaki ke perempuan. Dah ada dah kaedah waw, nun. Sama dengan al-muwazzafun. Kita dalam bahasa Melayu pun kita selalu sebut muslimun, muslimin. Waw, nun. Ya, nun di akhir. Hanya merujuk kepada satu gender. Baik, zahaba, telah pergi. Kalau ada zahaba, mesti ada ila. Okey. Kalau ada zahaba, mesti ada ila. Pergi ke. Pergi ke. Al-mahkamah, mahkamah. Seperti biasa buat jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah. At-talibat. At-talibat, para pelajar perempuan. Okey. Tantabih, memberi perhatian. Ad-dars, pelajaran. Syarikat, syarikat, companies. At-tasil, menghubungi. Al-muwazzaf, pegawai itu. Baik, perkataan asyarikat, terjemahan telah diberi iaitu syarikat-syarikat, companies. Yakni banyak syarikat. Kena kenal pasti dhamir apa yang perlu kita gunakan. Okey, ingat, selain manusia, apabila jamak, maka ia dalam gender muannas, perempuan bilangan 1. Okay. Baik, seterusnya adalah di muka surat ini. Bahan berbunyi bina ayat soalan. Okey, bina ayat soalan. Sudah pasti dia berikan ayat jawapan dan pada ayat jawapan ada perkataan ataupun frasa yang dia bold ataupun highlight. Frasa atau perkataan yang bold itu adalah clue ataupun hint untuk awak pilih kata soal, dan
seterusnya bina ayat soalan. Baik, saya hanya berikan terjemahan sahaja. Nombor 1, al-muwazzafah al-mutqinah mustasyarah asy-syarikah. Al-muwazzafah, pegawai perempuan al-mutqinah, yang cekap, mahir, yang cekap lah. Okay. Ialah seorang mustasyarah, konsultan syarikat. Baik, nombor 2, al-hujuzat, tempahan-tempahan kathirah, banyak, fi, pada musim al-Eid, musim raya. Tempahan-tempahan itu banyak pada musim raya. Dia bolehkan perkataan, dia bolehkan frasa fi musim al-Eid. Nombor 3, al-mudarrisah taltaqi bi. Al-mudarrisah, guru perempuan itu berjumpa dengan al-tullab, para pelajar, amama, di hadapan, al-idarah, pejabat. Dia bolehkan perkataan ataupun frasa amam al-idarah. Nombor 4, al-muhandis masyghul ba'd syai' fi al-masa. Al-muhandis, jurutera lelaki itu, masyghulun, sibuk, ba'd syai' dengan beberapa perkara, dengan beberapa urusan, fi, pada al-masa, waktu petang. Dia bolehkan frasa masyghul ba'd syai'. Baik, nombor 5, zahabna ila al-Madinah. Kami telah pergi ke bandar. Li, untuk nahdur, menghadiri al-muqabalah asy-syakhsiyah, temu duga. Dia bolehkan frasa li nahdura al-muqabalah asy-syakhsiyah. Baik, yang ke-6, sa'antaqil ila far' jadid. Antaqil, saya berpindah. Sa'antaqil, saya akan berpindah, ila, ke, far', cawangan jadid, cawangan baru, fi, pada as-sanah al-qadimah, tahun hadapan. Baik, dia bolehkan frasa ila far' jadid. Seterusnya di muka surat ini kita tengok tajuk syibih al-jumlah, syibhul jumlah. Syibih maksudnya seakan-akan atau menyerupai jumlah. Jika sebelum ni kita belajar tentang jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kita anggap dua ini adalah jumlah jenis yang lengkap, ayat lengkap. Okey. Manakala syibih jumlah, ini dia syibih jumlah. Syibih jumlah maksudnya ialah ayat ini tidak dimulakan dengan kata nama dan dia tidak dimulakan dengan kata kerja. Tapi ia dimulakan dengan partikel ataupun huruf. Okey. Dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris pun kita ada 3 pecahan besar bagi sesebuah kalimah perkataan, iaitu isim, kata nama, noun, fi'il, kata kerja, verb, dan juga partikel, harf. Okey. Partikel, contoh partikel ni lah preposition dan sebagainya. Okey, baik, syibih jumlah. Syibih jumlah, contoh perkataan, amam al-idarah muwazzaf. Amam, di hadapan, al-idarah, pejabat, muwazzaf, pegawai. Baik, ayat terjemahan yang cantik ialah di hadapan pejabat itu ada seorang pegawai lelaki. Itu maksudnya. Okey, saya ulang. Di hadapan pejabat itu ada seorang pegawai lelaki. Okey. Baik, ayat lain. Ala al-maktab, di atas meja. Malaf, ada sebuah fail. Okey. Inilah dia syibih jumlah. Ayat dalam ayat ini, ayat dimulakan dengan zaraf. Okey, zaraf makan. Zaraf yakni dia dimulakan dengan partikel. Perkataan amam, in front of,
di hadapan. Perkataan ini bukannya sejenis kata nama. Perkataan ini juga bukan sejenis kata kerja. Tapi perkataan ini adalah sejenis partikel. Okey, maka ayat ini amam al-idarah muwazzaf. Ayat ini ialah syibih jumlah. Okey. Ya, dalam bahasa Arab ayat boleh dimulakan selain daripada isim dan selain daripada fa'il. Okey, contoh amam al-idarah muwazzaf. Terjemahan bahasa Melayu, di hadapan pejabat itu ada seorang pegawai lelaki. Okey. Ala al-maktab, di atas meja itu ada malaf, sebuah fail. Inilah dia syibih jumlah. Okay. Ala adalah huruf jar, preposition, on. Okay. Terusnya di bawah itu arahan berbunyi hawil jumal al-ismiyah al-atiyah ila syibih al-jumlah. Okey, baik. Syibih al-jumlah ini bolehlah kita katakan dia ekstrak daripada jumlah ismiyah dengan syarat dalam jumlah ismiyah itu tiada fa'il. Okey. Baik, kita ambil contoh ya, al-misal. Contoh, al-muhasib, accountant lelaki itu, fi di ataupun dalam al-idarah, pejabat. Al-muhasib fi al-idarah. Baik, sekali lalu kita tengok ayat ini. Al-muhasib fi al-idarah. Accountant lelaki itu dalam pejabat. Ayat ini yang pertama, dia tak ada fa'il. Langsung tiada fa'il. Fa'il madhi ke fa'il mudhari', fa'il amar langsung tiada. Okey. Dan yang kedua, ayat ini dimulakan dengan kata nama al-muhasib, accountant lelaki itu. Ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, okey, jika itu adalah isim biasa, maka kena ada alif lam. Al-muhasib. Tidak boleh hanya sebut muhasib sahaja. Salah ya. Al-muhasib. Okey, bila itu adalah jumlah ismiyah, maka kata nama itu jika bukan kata nama khas, okey, kata nama khas contoh nama tempat, nama orang dan sebagainya. Jika bukan kata nama khas, maka kata nama tersebut mesti ada alif lam. Okey. Baik, al-muhasib fi al-idarah. Baik, accountant lelaki itu dalam pejabat. Baik, dari ayat jumlah ismiyah ini kita boleh ubah kepada kita boleh ubah kepada syibih jumlah. Kenapa boleh? Sebab jumlah ismiyah tersebut pertama tak ada fa'il. Okey? Dan dia hanya ada fi al-idarah. Nampak? Okey, dia tak ada fa'il. Syarat ni tak ada fa'il. So bolehlah jadikannya syibih jumlah. Baik, syibih jumlah sudah tentu kita kehadapankan perkataan ataupun frasa predikat khabar dan kita akhirkan, kita kemudiankan perkataan ataupun frasa subjek. Okey. Jadi syibih jumlahnya berbunyi fi al-idarah muhasib. Baik, apabila perkataan al-muhasib ini berada di belakang predikat. Okey, saya ulang. Al-muhasib fi al-idarah. Perkataan muhasib ini adalah sejenis subjek. Kita dah belajar sejak sekolah rendah lagi. Baik, fi al-idarah ini adalah predikat. Okey. Baik, dalam bahasa Arab kita boleh dahulukan perkataan ataupun frasa predikat dan kita akhirkan perkataan atau frasa subjek. Okey, so itulah dia syibih jumlah. Fi al-idarah muhasib. Maknanya kita dahulukan, kita hadapankan perkataan ataupun frasa predikat. Fi al-idarah. Kemudian barulah kita sebut subjeknya.
muhasib. Baik, apabila subjek itu berada di belakang, yakni kemudian diakhirkan selepas predikat, maka subjek tersebut tidak boleh ada alif lam. Tak boleh ada alif lam. Okey. Jadi fi'al idarah muhasib. Kalau nak letak alif lam pada perkataan muhasib, maka jadikannya jumlah ismiyah. Okey. Kalau tak ada alif lam pada perkataan muhasib, maka jadikannya syibih jumlah. Fi'al idarah muhasib. Okey. Baik, nombor 1 al-muwazzaf wara'a al-maktab. Al-muwazzaf pegawai lelaki itu. Wara'a di belakang, al-maktab pejabat. Ya, perkataan maktab ni banyak terjemahannya, ya. Okey, maktab boleh jadi meja, boleh jadi pejabat, okey. Bergantung pada kesesuaian dalam konteks ayat. Baik, dari ayat ini sudah tentu jumlah ismiyah sebab dimulakan dengan al-muwazzaf. Okey, maka jadikannya syibih jumlah. Al-muhasibah fi al-ghurfah. Al-muhasibah. Accountant perempuan itu fi di al-ghurfah, bilik. Al-kitabu, buku itu ala di atas al-haqibah, bag. Al-hatif, telefon itu tahta di bawah al-kursi, kerusi. Okey, dapat? Bahkan ayat-ayat ini, jumlah ismiyah ini kepada syibih jumlah. Okey, baik, seterusnya al-arqam wa al-a'dad. Al-arqam, nombor-nombor, wa dan al-a'dad, bilangan-bilangan. Okey, samalah. Okey, bilangan itu adalah nombor, nombor adalah bilangan. Baik, ini adalah sebutan nombor dalam bahasa Arab. Kita sudah belajar sebenarnya. Dah lama dah kita belajar. Okey. Baik. Ini adalah sebutan sehingga ribu. Baik, kesimpulannya. Pertama, awak wajib kuasai dan hafal sebutan nombor yang basic, iaitu dari nombor 1 sehingga 10 dan belas-belas dan puluh-puluh. Okey, apabila dah kuasai yang basic, maka awak boleh faham dan boleh kuasai nombor sehingga ratus dan juga ribu. Contoh di muka surat ini dia bagi sebutan sehingga ribu. Sudah pasti semestinya nombor 1 awak kena sebut angka yang terdapat di tempat paling besar. Tempat paling besar adalah ribu. Kemudian nombor di tempat ratus. Kemudian apabila ada sebutan puluh, awak kena dahulukan sebutan angka di tempat sah. Dan yang akhir sekali, sebutan angka di tempat puluh. Jangan lupa wa. Okey? Baik. Dan di bawah ini adalah latihan. Di mana dia bagi awak nombor dalam perkataan. Sebutan nombor dalam perkataan, maka dia minta awak nyatakan nombornya dalam angka. Okey, ini adalah latihan. Okey, kita tengok di muka surat ini, kita tengok terjemahan. Zaidi indahu mempunyai syahadah sijil al-bakalurius. Sijil sarjana muda, degree, bachelor. Fi dalam al-qanun, undang-undang, dalam bidang undang-undang. Ya'mal, dia bekerja al-an, sekarang. Muhamian, sebagai seorang peguam. Fi di muassasah al-muhamah, firma guaman. Zaid ialah seorang muhamin, peguam muhtaram, yang dihormati, peguam yang dihormati, yang baik. Wa dan amin, dan yang jujur. Mani, nama orang perempuan. Khirijah, seorang graduan. Ni graduan perempuan, ya. Ada tak marbutah.
Jamiah Malaya, Universiti Malaya. Amani ialah seorang graduan Universiti Malaya. Qaddamat at-talab. At-talab di sini membawa maksud permohonan. Qaddamat at-talab lil amal. Amal kerja. Dia telah menghantar permohonan kerja dan najahat, dia telah berjaya fi dalam al-muqabalah asy-syakhsiyah, temu duga. Ta'malu al-an, dia sekarang. Ta'mal, dia bekerja. Al-an, sekarang. Mudarrisah, sebagai seorang guru. Fi di madrasah tsanawiyah, sekolah menengah. Sofa, nama orang perempuan, ialah seorang muwazzafah, pegawai perempuan, mujtahidah, yang rajin. Dan muhazzabah, dan sopan. Lemah lembut. Tamliku, dia mempunyai syahadah, sijil, di dalam at-tamrid, juru rawatan, nursing. Ta'mal al-an, al-an sekarang. Ta'mal al-an, dia bekerja sekarang. Sekarang dia bekerja sebagai mumarridah, jururawat perempuan, di mustashfa khususi, di hospital pakar, hospital swasta. Rawad, nama orang lelaki. Rajulun mutqinun, ialah rajul, seorang muda. Mutqin, yang tekun. Dan thayyib, baik. Hasala ala, dia telah mendapat syahadah, sijil al-magister, master, fi dalam al-muhasabah, perakaunan. Ya'mal al-an, dia bekerja sekarang sebagai mustasyar, konsultan, fi di al-bank al-islami, di bank Islam.